الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ما شاء الله كل نعمة من الله. ما شاء الله الخير كله بيد الله. ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. أما بعد. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Alhamdulillah, pagi ini pagi 9 Zulhijjah, hari terbaik dalam satu tahun. Seperti mana malam Lailatul Qadar, malam terbaik dalam satu tahun. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi kita yang tidak menunaikan haji, kita sunat berpuasa pada hari ini, puasa sunat Arafah. Kalau yang tak bersahur, tak makan apa lagi pun boleh niat. Puasa sunat boleh niat sebelum masuk waktu zuhur, dengan syarat kita tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Puasa fardu kena niat malam, antara maghrib sehingga subuh malam. Puasa sunat boleh niat siang hari. Kerana Rasulullah SAW pernah balik daripada sembahyang subuh, masuk rumah Sayyidatina Aisyah, tanya ada sarapan tak hari ini. Sayyidatina Aisyah kata tak ada sarapan, tak ada bahan mentah untuk masak. Nabi kata idzan nasum, kalau begitu kita niat puasa sunat. Daripada situ ulama sebut puasa sunat boleh niat walaupun lepas subuh selagi belum masuk waktu zuhur. Alhamdulillah.
Baik, kita sambung bacaan kitab kita, muka surat 289. Pagi ni saya duduk atas kursi baru. Alhamdulillah. Salah seorang ahli kuliah kita menghadiahkan, mewakafkan kursi untuk kuliah. Selesa sikit lah. Sebelum ni duduk atas kursi plastik, kursi kelas, kursi plastik biasa tu lah. Salah seorang syarikat Olive House Pertam, Encik Razak, salah seorang ahli kuliah kita, hadiahkan kursi ni. Jazahullahu anna khairul jazak. Ada yang bagi derian pun ada juga petang kemarin. Terima kasih banyak-banyak Abang Faidrus dari Kamera Highland bagi dua-dua Ustaz Aiman Sobri jual dua-dua, dia kirim, so Ustaz Aiman main hantar dua-dua dekat saya. Dua-dua pun dapat derian. Alhamdulillah, kerusi, hadiah kerusi. Terima kasih kepada semua penyumbang-penyumbang. Ada yang bagi hadiah dalam bentuk duit, saya tak minta pun lah. Jazakallahu anna khairul jazak kepada semua. Terima kasih. Baik, kita sambung. Kemarin kita bincang imam dan makmum kedua-duanya dalam masjid. Maka jarak yang jauh pun tak apa, tak ada syarat antara imam dan makmum. Walaupun jauh sah sebab kedua-duanya dalam masjid. Imam dan makmum, kalau kedua-duanya dalam masjid, walaupun makmum terhalang daripada imam dengan dinding, dengan bilik, dengan tingkap pun tak apa. Selagi mana tidak dikunci, ditutup pintu tak apa. Makmum di balai lintang, imam dalam ruang solat. Terhalang dengan tingkap, dengan dinding pun tak apa kalau itu masjid. Jauh pun tak apa. Syaratnya makmum tahu pergerakan imam dengan mendengar suara imam atau suara muballigh, atau makmum nampak pergerakan imam, ataupun makmum nampak soft depannya bergerak. Dia masih boleh, dia boleh ikut pergerakan imam dengan melihat soft atau lihat imam sendiri. Mendengar suara imam atau suara muballigh, boleh ikut. Jadi dua tingkat, imam di tingkat bawah, makmum di tingkat atas. Ada halangan bumbung, lantai. Tingkat pertama dengan tingkat atas tentu ada lantai. Tidak mengapa, sah. Berbeza dengan surau. Surau dia syarat pentingnya ialah makmum ini perlu ada satu laluan yang boleh dia turun sampai kepada imam. Kalau dua tingkat, imam di tingkat bawah, makmum di tingkat atas, kena ada satu tangga yang turun ke arah imam yang ada di bawah. Sekadar buat macam U, tingkat dua tu buat macam U, lepas tu ada jerejak besi, semayang tepi tu boleh tengok orang di bawah, tak cukup, dia kena ada turun tangga. Bukan tangga belakang, tangga depan. Ini kalau surau, seni bina surau macam tu syaratnya. Kalau syarat macam tu, sah lah orang atas ikut orang bawah. Ada tangga turun. Tangga tu kena duduk depan, arah kiblat. Bukan tangga tu berada di belakang. Tangga belakang tentu ada, sebab tidak nak naik macam mana kan. Tangga depan yang mana dia turun tu ke sah pertama. Boleh lalu, boleh, kalau kata berlaku kecemasan, mereka boleh turun ke tangga tu, turun, jumpa tu imam tu. Itu syarat dia. Kalau ruang solat, balai lintang surau, kita kena semayang buat saf bermula di pintu. Pintu kena buka. Pintu kan ada kiri kanan. Buka pintu, kita buat saf mula situ. Dan ke belakang. Pintu buka. Orang yang buat saf di depan, selalunya ada 3 saf depan pintu. Di balai lintang, 3 saf depan pintu tu tak sah. Sebab di sebelah mereka ada dinding. Pintu pula ada belakang mereka.
dia pintu kena ada depan ataupun bersebelah kiri kanan kita. Sebelah kanan atau kiri. Macam itu syarat surau. Kalau orang sembahyang belakang, dia kena buka pintu belakang. Barulah sah orang yang solat di luar daripada ruang solat utama. Macam itu. Baik. Kita sambung. Wal masajidul al-mutalasiqatu al-mutanafidatu kamasjidin wahidin. Beberapa masjid yang bercantuman tingkap dikira seperti hukum satu masjid. Katalah masjid ni berkembang dinding lah, kembang dinding, share tingkap. Maka dikira seperti satu masjid. Kita sembahyang di masjid A, masjid B, tapi dia pun bercantuman dinding, berkongsi tingkap. Kita sembahyang di masjid B, imam di masjid A, kita boleh ikut. Kita dengar suara dia, kita tahu pergerakan dia, kita boleh ikut walaupun ada blok dinding. Sebab masjid sesama masjid tak apa. Terhalang dengan dinding tak apa. Yang penting boleh dengar atau boleh nampak. Itu je syarat dia. Jauh pun tak apa. Kalau bukan masjid, dia ada syarat jarak dan dia ada syarat jangan ada halangan. Jangan ada halangan. Contoh saya sembahyang dalam kedai buku ni, dalam maktabah saya ni saya sembahyang. Saya tutup pintu ni, ada pintu depan ni saya tutup. Imam sembahyang di luar atas rumput. Saya nak ikut dia tak boleh. Saya kena buka pintu. Begitu juga saya sembahyang dalam kedai buku ni saya tutup pintu. Pintu sliding, pintu kaca saya tutup. Ada orang ikut saya di luar, tak sah juga, kena buka pintu. Okey, itu syarat sebab ini bukan masjid. Masjid apa? Walau kana fi ghairi masjidin fi fada'in ka sahra atau baitin wasi'in sahha iqtida'ul ma'mum bil imam illam yazid ma bainahuma ala 300 zira'in taqriban wa illa fala. Jikalau imam dan makmum solat bukan di dalam masjid, iaitu di kawasan lapang seperti di padang pasir atau rumah yang luas, dewan lah, maka sah solat makmum dengan syarat jarak antara makmum dan imam tidak melebihi 300 hasta lebih kurang. Jika jarak melebihi dari kadar itu maka tidak sah. Ini bukan dalam masjid. Masjid dia tak ada syarat jarak. Walau shalla khalfahu sufufun i'tabarat al-adhru' baina kulli saffin والصف الذي قدامه وإن بلغ ما بين الأخير والإمام أميال سواء حال بينهما نار أو بحر يحوج إلى سباحة أو شارع مطروق أم لا. Jikalau di belakang imam terdapat beberapa saf, maka ukuran hasta 300 hasta 150 meter atau disebut 450 kaki. Ukuran ini dikira di antara satu saf dan saf yang di hadapannya. Kita tak ukur kita dengan imam, kita ukur kita dengan saf yang paling dekat dengan kita, saf depan kita. Jadi satu saf dengan satu saf, afdalnya jangan lebih daripada 3 hasta. Rapatkan antara satu saf dengan satu saf. Kalau satu saf dengan satu saf renggang pun boleh juga, tapi jangan lebih dari ukuran 300 hasta. 300 hasta ni bukan diukur daripada kita dengan imam, tapi kita dengan saf depan kita. 300 hasta tu 2 janganlah melebihi 150 meter antara satu saf dengan satu saf. Sekalipun jarak di antara saf terakhir dan imam sampai kepada beberapa batu, tak apa, yang penting saf tu sambung menyambung, boleh ikut. Sama ada di antara imam dan makmum dihalangi oleh api atau laut yang perlu direnangi atau jalan raya yang sibuk lalu lintasnya ataupun tidak sibuk. Yang penting jangan ada binaan yang menghalang. Kalau terhalang dengan sungai tak apa. Imam duduk belah tu, makmum duduk belah ni, boleh ikut. Halangan ayak tak apa, dia halangan binaan itu yang tak boleh. Kalau imam duduk belah tu, makmum duduk belah ni, kemudian ada jalan raya, kereta duduk lalu lalang pun tak apa juga. Selagi dia halangan blok dinding tu tak boleh.
Itu tak boleh. Walau waqafa kullu minhuma fi bina'in kabaitain aw ahaduhuma fi sahnin wal akhar fi suffatin aw darin aw khanin aw madrasatin fa hukmuhu hukmul fada' bisyart alla yahula ma yumna'u istitraqu kashubbakin aw ru'yatu kababin mardudin. Jikalau imam dan makmum berdiri di dalam binaan seperti dalam dua bilik, atau seorang di ruang hadapan ruang tamu, imam di ruang tamu, dan seorang lagi di bangsal, seorang di luar, bangsal itu kat luar, ruang tamu dalam rumah, atau di dalam rumah, atau di dalam kedai, atau di dalam sekolah, maka hukumnya sama seperti salat di tanah lapang, dengan syarat tiada penghalang untuk makmum sampai ke arah imam, seperti terhalang dengan tingkap. Tingkap boleh nampak, tapi terhalang, nak pergi tak boleh. Atau terhalang dari melihat imam seperti ada pintu tertutup yang perlu ditolak. Jadi kena buka pintu, kena sendai. Sendai ni ambil bata kalau tak, jangan bagi pintu tu tutup. Qila in kana bina'ul ma'mum an yaminihi aw shimalihi wajib al-ittisal bihaitsu la yabqa ma yas'u waqifan. In kana khalfuhu wajaba alla yazida ala thalathati azru'in. Ada pendapat lain dikatakan, tapi pendapat ni dhaif, pendapat lemah. Jika makmum berada di dalam binaan sebelah kanan atau kiri imamnya, diwajibkan jemaah yang di dalam binaan itu bersambung dengan imam atau jemaah yang bersama imam. Sekira-kira tidak tinggal kadar yang muat, seorang berdiri, dan jika binaan itu di belakang imam, mestilah tidak melebihi 3 hasta. Tapi ini pendapatnya dhaif. Pendapat yang kuat, imam, kemudian kalau ada orang duduk dalam bilik sebelah kanan ke sebelah kiri imam, mereka boleh ikut. Yang penting buka pintu bagi ada laluan. Kemudian jarak dia dengan imam tidak melebihi 300 hasta. Kita tengok nota kaki di bawah. Menurut pandangan Imam An-Nawawi rahimahullah, tidak disyaratkan jemaah di kanan atau di kiri imam bersambung saf dengan imam atau dengan jemaah yang berada di belakang imam. Tak syarat sambung saf. Saf yang belakang imam sambung sampai masuk ke sebelah kanan dan kiri, tak syarat. Kalau ada bilik kanan kiri, tak syarat saf yang memanjang belakang imam tu, saf tu panjang sampai masuk ke dalam bilik kanan kiri, tak syarat. Tak, saf tu tak sambung pun tak apa. Saf tu tidak bersambung pun tak apa. Yang penting orang dalam bilik tu buka pintu bahagian depan, bahagian kiblat. Jangan pintu tu dibuka di belakang mereka. Kalau belakang, mana mereka terhalang dengan dinding, pintu hak buka di belakang tak boleh. Itu kena ada di sebelah kanan, atau pintu sebelah kiri, atau pintu depan kita buka. Begitu. Di kampung saya dulu, kalau semayang raya di masjid, ramai. Di semayang raya ramai, orang akan melimpah dekat parking motor tu pun hampak tikar gulung. Buka tikar hak gulung tu, Tok Siok akan buka jalan tu. Jadi orang semayang di luar. Apabila orang ada yang semayang di luar masjid, imam dalam masjid, maka pintu belakang masjid tu kena buka. Pintu kena buka. Pasal orang di luar masjid nak ikut, syarat dia kena ada laluan yang terbuka yang sampai kepada imam. Dia semayang di belakang masjid, jadi pintu belakang kena buka, jangan tutup. Kalau tutup pasal nak bagi sejuk, tak mau bagi aircon keluar, tutup pintu, orang luar masjid tak sah. Orang dalam masjid sah. Orang dalam ruang solat sah. Orang di balai lentang masjid sah. Orang yang semayang di tempat parking motor tu tak sah. So dia nak ikut imam, dia ramai sangat, dia lepas ke bawah, lepas luar. Lepas luar mana dia tak duduk dalam masjid, dia kena nak ikut orang dalam masjid, nak ikut tu imam, kena buka laluan yang menyampaikan dia kepada imam. Itu syarat.
jika digazet tempat tersebut sambungan masjid, seperti dalam hotel depan Masjidil Haram. Jika digazet tempat tersebut sambungan masjid, seperti dalam hotel depan Masjidil Haram. Betul ke hotel tu digazet sebagai masjid? Kalau masjid tak boleh bersetubuh. Tu kesannya kita kena cek betul-betul. Hotel dia binaan lain, masjid lain. Tempat parking motor tak dikira sebagai masjid. Sebab tu orang boleh duduk atas motor, boleh duduk di luar. Orang haid nifas semua pekarangan masjid. Pekarangan masjid bukan masjid. Masjid tu kalau pekarangan pun diwakafkan sebagai masjid, orang haid nifas tak boleh masuk. Begitu. Jadi hotel, wallahu alam, kena cek balik adakah hotel tu di masjid. Kalau masjid tak boleh. Wala tubashiruhunna, jangan mubasyarah, jangan bersyahwat dengan isteri. Bersyahwat pun tak boleh, jima' lagi tak boleh. Wa antum aakifuna fil masajid, dan kamu berada i'tikaf dalam masjid. Jadi hotel-hotel tu wallahu alam, bagi saya dia bukan masjid, dia binaan, dia penginapan. Masjid itu dia sekadar mataf, tempat tawaf masjid, kemudian yang berbumbung pun masjid. Kawasan sa'i tidak dikira masjid. Sa'i bukan masjid. Sebab tu orang boleh sa'i walaupun berdarah haid. Tawaf suci, lepas tawaf dia datang haid, dia nak sa'i dia datang haid. Dia boleh tak sa'i? Boleh. Pakai pad tu supaya tak menitik darah, tak tembus darah. Sa'i tak syarat suci dari haid. Orang haid boleh sa'i. Dengan syarat dia tawaf, ada wudu, tawaf suci. Tawaf memang kena suci. Sa'i tak suci tak apa. Sebab sa'i kawasan mas'a itu bukan masjid. Nampak? Walaupun dia bersambung-bumbung, tapi diisytiharkan mas'a laisa min Masjidil Haram. Kawasan sa'i tak termasuk daripada Masjidil Haram. Kalau kita duduk di kawasan sa'i, kita niat i'tikaf, tak dapat pahala i'tikaf. Begitu. Kemudian kita mazhab Syafi'i, kita tengok pula kawasan sa'i itu dia terhalang tak, sah dia sambung menyambung tak sampai ke tempat tawaf. Kalau terputus saf, terhalang dengan binaan-binaan dia, kita jangan sembahyang di tempat sa'i. Walaupun dia ada mozaik dia, ada arah kiblat dia, tempat sa'i. Kalau dia tak bersambung dengan saf, terhalang, ada blok dia yang menghalang, maka ikut mazhab Syafi'i tak boleh. Mazhab lain saya tak tahu. Syafi'i dia syarat bila kita bukan di masjid, dia mesti laluan tu terbuka. Semayang dalam bilik hotel ikut imam Masjidil Haram tak boleh. Pasal kita tutup pintu bilik, bilik kita memang terhalang dengan tingkapnya, dengan kacanya, dengan dinding, dengan almarinya. Memang kita terblok lah, terkurung dalam bilik itu. Macam mana kita nak ikut dengan imam Masjidil Haram? Ikut TV live, ikut TV tak boleh juga. Memanglah siaran langsung. Kita di bangunan lain. Kita bukanlah masjid, imam masjid. Fiqh Syafi'i lah, kita mengajar fiqh Syafi'i. Kalau ikut mazhab lain mungkin boleh, tapi kena belajar betul-betul. Surau besar dalam hotel, dalam itulah menara jam tu, Mutawif kata sebahagian masjid. Macam mana sebahagian masjid? Kalau dia masjid, macam mana dia termasuk dalam masjid? Saya pun tak faham. Sedangkan kawasan depan tu, bilik ayak tu bukan masjid. Depan tu ada bilik ayak kan? Bilik ayak tu luar, kawasan dataran luar. Kita tu makan, orang Pakistan makan nasi mendi lah, apalah di luar. Masjid setelah kita masuk tu, kita langkah masuk tu, tu masjid lah. Ada polis jaga. Masjid Haram kan ada polis jaga. Kita langkah masuk, tu masjid lah. Kita pun baru berdoa, Allahumma ftah li abwaab rahmatik kan, langkah masuk, pegang kasut, bola plastik. Tu masjid lah. Surau besar dalam hotel, Mutawif kata sebahagian dari masjid. Masjid apa? Masjid Haram juga. Dia terasing tu. Dia terasing. Buat jemaah asing lah, bila terasing buat jemaah asing. Di surau tu imam asing. Ikut imam Masjid Haram macam mana? Betul ke? Surau tu dikira sebagai Masjid Haram juga.
Kalau dia masjid yang berasingan, bercantum dinding, dikira seperti satu masjid. Kalau masjid berasingan, dinding lain-lain, dikira masjid lain-lain, dikira binaan lain-lain. Kita baca dah tadi. Masjid al-mutalasiqah, masjid yang bercantuman, baru dikira satu masjid. Dua masjid yang bercantuman. Ini Masjid Haram. Ini kawasan dataran, bukan masjid. Kemudian ada surau dalam hotel, dikira masjid. Kalau kira masjid pun, masjid yang berasingan. Dia tak cantum dinding. Dia tak bersekali. Macam tu lah. Saya mengajar fiqh Syafi'i. Kalau ada mazhab lain kata boleh, itu tuan-tuan dan perempuan kena mengaji mazhab lain. Mengaji dengan detail. Jangan tanya boleh ke? Boleh. Oh, boleh. Kita pun berjemaah dengan Imam Masjidil Haram. Senang macam tu. Kita kena mengaji detail. Kalau nak taklid, kena mengaji sungguh-sungguh. Kena faham dalil-dalil mereka. Saya berpegang tak boleh. Sebab bangunan lain-lain, kalau kata surau tu masjid, tapi kenapa sebut surau? Kenapa sebut surau? Sebut masjid lah. Di hotel apa? Hilton ke? Ada masjid Sayyidina Abu Bakar. Itu asalnya rumah Sayyidina Abu Bakar di Hotel Hilton. Sebelah dengan KFC ya. Dia ada Masjid Abu Bakar. Kecil ya masjid tu. Musalla lah kita panggil, tempat solat. Dulunya rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Okey, dia masjid, tapi dia bukan Masjid Haram, dia lain. Masjid Haram lain, ni Masjid Sayyidina Abu Bakar. Asalnya rumah Sayyidina Abu Bakar. Tuan-tuan pi tak? Tengok tak? Itu tapak rumah Sayyidina Abu Bakar yang kemudian dijadikan Masjid Sayyidina Abu Bakar dalam Hotel Hilton sebelah KFC. Jangan kira duk makan. Jangan duk pergi makan KFC je, kena pergi tengok. Semua ada musalla. Safwah dan Hilton semua ada musalla. Ni Ustaz Rami Ayyash tahu lah. Ni pun ni mutawih ni. Ya, masalahnya ramai jemaah Malaysia dan Indon duk solat kat situ tak apa. Solat berimamkan Masjidil Haram memang renggang. Kalau kata masjid betul pun, ni Masjidil Haram, masjid yang berlainan yang tak bercantuman dinding. Kalau kata masjid. Musalla ni di sisi Arab kadang-kadang dia panggil masjid ghair jami'. Masjid yang tak boleh buat Jumaat dia panggil musalla juga. Kita ada satu istilah surau dengan masjid. Surau tak boleh iktikaf, masjid boleh iktikaf. Kita kena tanya Arab, musalla tu boleh iktikaf? Kalau dia kata musalla tu boleh iktikaf, makna masjid ghairu jami'. Itu yang mereka maksudkan. Jadi bila berbeza masjid, macam mana nak ikut? Masjid lain-lain tak cantum dinding, nak ikut macam mana? Buat jemaah asing kan? Baik. Dia ada kawasan khusus macam surau. Rasanya kerajaan Saudi gazetkan sebahagian masjid. Macam mana jadi sebahagian? Jadi Haram sana yang renggang tu, yang dekat bilik ayak tu. Bilik ayak tu luar, takkan bilik ayak pun masjid. Bilik ayak luar. Bilik ayak nombor berapa dekat Burung Merpati tu. Ustaz Rami Iyas ingat tak bilik ayak depan Safwah tu? Bilik ayak confirm bukan masjid. Tanda kita duk melepas buang kencing, buang air besar apa semua. Air kecil, air besar. Takkan masjid? Tanda. Jadi masjid di sana, kawasan ni, kawasan lapang. Orang duk semayang. Tak apalah boleh semayang. Pintu Masjidil Haram memang tak tutup. Cantik. Semayang di luar memang boleh ikut. Sebab antara satu saf ke satu saf tak sampai 300 hasta. Kemudian pintu Masjidil Haram sentiasa terbuka. Jadi sambung-sambung tu boleh lah. Yang cerita dalam musalla tu pasal dia ada bangunan dia. Okey, bila ayat WC nombor 3, ingat no Ustaz Zul. Saya pun kadang-kadang tak sempat saya semayang kat bilik ayat tu, dekat lantai depan-depan tu. Tak apa, sebab sah kita sambung menyambung. Pintu masjid pun terbuka, sambung sampai ke dalam. Tak apa. Yang dalam bangunan ni lah masalahnya. Fiqh Syafi'i tak bagi. Okey. Kalau nak semayang di surau, dia kena ada satu tangga turun ke lantai bawah. Kena ada satu tangga bahagian depan, bahagian tingkap surau tu. Tangga tu kena turun sampai ke bawah. Maka kita boleh sambung dengan orang bawah sambung dengan orang dalam masjid. Macam tu syarat dia. Kalau pintu ada belakang,
nak turun lift apa semua, dia ada halangan demi halangan, maka tak boleh ikut. Semayang asing lah. Nak semayang juga turun bawah. Turun kat bawah tu. Ikut celah-celah kedai tu semua boleh semayang. Senang banyak semayang di atas. Hak yang lebih senang lagi, dia duduk dalam bilik dia aja. Menara jam tu, bilik dia boleh nampak Kaabah. Dia selok tirai ya, dia semayang. Allahu Akbar. Sempoi ya. Semayang ikut Imam Masjid Haram. Dia takut berjemaah ke, tak payah turun lah. Tapi terhalang. Mana ada tangga. Kalau dia buka tingkat, dia terjun mati ya, bunuh diri. Mana ada tangga turun bawah. Tak ada. Tak boleh berhubung dengan orang bawah. Jadi connection tu tak berlaku. Tak boleh berjemaah. Semayang asing. Fiqh Syafi'i lah. Kalau ada siapa tak puas hati, dia kata boleh, bawalah pendapat mazhab lain. Saya mengajak kitab mazhab Syafi'i. Saya mengajak kitab mazhab Asy-Syafi'i. Okey. Mutawif kata boleh, apa hujah dia? Hujah dia masjid. Masjid lain-lain, Masjid Haram sana, masjid surau ni nama pun musalla, bukan lagi masjid. Dianggap sebagai masjid. Okey, masjid kena bercantuman, baru dia jadi dua buah masjid. Masjid lain-lain, tapi bila cantum dinding dikira seperti satu. Ini berenggang. Masjid Haram dengan musalla ni berenggang, bangunan pun lain-lain. Ada kawasan orang duk semayang bawah tu, turun bawah lah. Turun bawah. Tak semayang dalam masjid, tak apa, turun bawah, kita boleh sambung dengan saf-saf di bawah. Macam tu. Malah nak turun Ustaz, malah jam. Saya dibawa oleh Ustaz Rami Iyash dulu melawat hotel, memang mewah. Memang rasa malah kalau terlampau mewah ni, malah nak turun bawah no. Ni pun semayang kat atas tu je. Dengar suara imam rokok, ni pun rokok. Kita ni bergegah lah turun bawah, tapi ramai yang tak semayang dalam surau pun ada, tak semayang dalam surau pun ada. Di tepi-tepi lift tu pun ada yang semayang. Mazhab apa tak tahu. Dia kira boleh dengar ya, dia semayang. Dia kira boleh dengar suara imam, dia tahu rokok yang tidak imam, dia semayang. Tingkat atas, tak keluar, tak turun bawah. Syekh Muhammad Saleh Utsaimin dalam fatwanya berkata tidak boleh solat di bilik hotel atau mengikut siaran secara langsung TV di rumah kerana ia tidak sampai kepada maksud. Boleh tengok ni fatwa Mekah ni. Okey. Kita boleh baca. Baik, 300 hasta tu bukan kita dengan imam, tapi kita dengan saf di hadapan kita. Jikalau imam dan makmum berdiri di dalam binaan seperti dengan syarat tiada penghalang untuk makmum sampai ke arah imam. Saya ada lukis lakaran sikit surau. Nanti saya tunjuk dalam grup. Siapa yang duduk dalam grup WhatsApp, nanti saya akan tunjuk. Yang mana buat saf dekat pintu yang terbuka, saf, dan saf-saf belakang pun saf. Pintu surau di tengah, siapa buat saf di depan daripada pintu, maka dia terhalang dengan dinding. Saf-saf tu tak sah, tidak boleh berjemaah. Untuk menyelesaikan masalah, kalau surau dia ada pintu tengah, buat satu pintu lagi di depan. Nanti bila Ramadan, buka pintu depan tu, saf-saf yang ada di tepi-tepi tu sah lah. Kita cadangkan kepada surau, ada pintu tengah, ada pintu depan satu lagi. Sebab sayanglah, depan tu kalau tak ada pintu, 3-4 sah juga, rugi saja kosong, orang solat, tapi solat jemaahnya tidak sah. Solat tu sendiri tak sah. Tak dapat pahala jemaah dan tak sah, kena sembahyang. Nanti saya tunjuklah. Saya ada lukis lah huduh-huduh lakaran tu. Ruang solat imam, ruang solat dah penuh, orang sembahyang di balai lintang, tepi-tepi surau tu. Macam mana sah? Buka pintu tengah, buat sah daripada pintu tengah tu. Jangan buat sah depan. Kalau nak buat sah depan juga, tebuk, buat satu pintu lagi di hadapan. Tapi tak ubah cantik lah pintu depan, selalu pintu di tengah. Baik, tak apa. Kalau orang sembahyang di belakang, buka pintu belakang. Ini syarat. Kalau bukan masjid, kalau masjid tak apa. Masjid tutup, ruang solat tutup, biar aircon kita ni tak keluar, tutup. Siapa lambat dia sembahyang di luar tu pun masjid lagi, tutup pintu pun tak apa.
Nak semayang depan pintu ke, nak semayang dekat pintu, belakang pintu ke, terpulang. Selagi kita dalam masjid, kita boleh ikut. Tapi jangan kunci je pintu, tutup macam sliding tu, tutup je. Jangan lock, jangan paku. Kita Jawi kita syarat jangan paku, maknanya jangan kunci. Tutup tak apa, jangan kunci. Kalau surau, kunci tak boleh, tutup tak boleh, kena buka ruang. Barulah jemaah yang di sebalik dinding dapat ikut. Itu syarat dia. Baik, kita tengok lagi. Walau waqafa al-imam fil masjidi wal ma'mum fi fada' muttasilin bihi sahha illam yazid ma bainahu wa bain akhiril masjid ala 300 wala yahull hailun. Sah salat jikalau imam berdiri di dalam masjid, masjid haram tu, dan makmum di tanah lapang luar masjid, yang bersambung dengan imam. Sah lah, dengan syarat, ada dua syarat. Syarat pertama, jarak antara makmum yang berada di tanah lapang itu dan antara masjid, antara akhir masjid tidak melebihi 300 hasta. Itu syarat dia. InsyaAllah Masjidil Haram memang tak lebih 300 hasta. Pasal kita sah bersama-sama. Kita duduk luar pun tak apa. Macam Jumaat kita pergi lambat, dia tutup pintu masjid. Pintu masjid tutup, kita semayang di luar. Kena jemuk tengah matahari. Sah kan? Sah. Pintu masjid buka, cuma dia polis tu jaga, tak bagi masuk. Yang kedua, tiada penghalang antara makmum di tanah lapang dan imam. Misal an yaqifa qubalat al-bab wa huwa maftuh. Wa huwa tu kembali pada bab, wa huwa maftuh. Bab di pintu terbuka. Fa idza sahhat li hadha sahhat liman khalfahu aw ittasala bih wa in kharaju an qubalatil masjid an qubalatil bab. فإن عدل عن قبالة الباب أو حال جدار المسجد أو شباكه أو بابه المردود وإن لم يقفل لم تصح. Contohnya, makmum berdiri ke arah pintu masjid dan pintu itu terbuka. Penduduk luar masjid menghadap ke arah pintu, pintu tu pula buka. Jadi bersambunglah di situ. Sah lah. Apabila sah salat makmum ini, maka sahlah juga salat orang-orang yang berada di belakangnya atau yang bersambung dengannya. Dia nampak pintu terbuka, dia berdiri tentu, lepas tu buat sah. Orang di kiri kanan dia tak nampaklah pintu tu. Bila dia sah, semua satu sah tu sah, dan sah-sah di belakang-belakang dia pun sah. Ustaz Sabri tanya, tirai surau yang digantung dengan tali atau besi, yang hujung tali besi itu diikat, dipaku pada dinding kiri kanan makmum, adakah ia penghalang atau bukan? Dia kadang bagi boleh tirai itu boleh tolak, boleh buka laluan seorang, saiz orang yang sederhana lah, besar tu, besar ni lah, kena buka besar ni, besar saya ni, saiz orang yang sederhana, tak kurus sangat, tak besar sangat, kira boleh celui orang nak lalu keluar masuk. Muslimat lah selalunya. Muslimat dia akan ada tirai di surau. Tirai itu yang boleh digerakkan tirai. Kalau takat jari tirai ni putih, boleh nampak muslimin di depan, hak tu nampak. Dia ada syarat boleh dengar atau nampak, okeylah nampak tu. Tapi boleh lalu tu, jadi kena bagi tirai tu boleh bergerak sikit. Buka sikit. Buka besar mana? Buka besar ni. Besar saya ni. Lepak seorang manusia boleh jalan ke depan. Jalan ke depan. Setengah surau muslimat ada belah kiri. Ada bangunan kiri, kena buka pintu. Yang terbaik muslimat ada belakang. Muslimin depan, muslimat belakang, tirai. Selok sikit tirai. Malu muslimat malu, jangan sembahyang tentu, selok tirai hampa sembahyang lah sini, yang penting kena ada laluan. Buka sikit. Kalau tak buka langsung tak boleh. Besi atas tu tak apalah, diikat, dipaku di dinding tu besi. Tirai tu bagi boleh bergerak, bagi ada satu laluan menghubung antara
jemaah muslimat dengan jemaah muslimin dengan imam. Itu syarat dia. Makmum berdiri ke arah pintu masjid. Yang ni makmum di luar masjid lah. Dan pintu itu terbuka. Itu syarat, pintu masjid kena buka. Kalau tutup walaupun tak kunci tak boleh. Tutup tak kunci ni untuk sesama makmum dalam masjid ya. Imam dalam masjid, jemaah semua dalam ruang solat, ada yang duduk di luar ruang solat, pintu masjid tutup. Tu tak apa, jangan kunci je. Tutup, boleh tolak, boleh buka. Sliding dia tutup macam tu je. Tapi untuk orang yang melimpah luar masjid, dekat tempat parking pekarangan masjid, yang tu kena buka pintu masjid. Sebab tempat parking tu bukan dikira masjid, tu bukan masjid. Jadi ada soalan ke? Soalan, adakah parking kereta underground bawah masjid dikira dalam masjid juga Ustaz? Parking bawah masjid no? Ikut niat pewakaf lah. Kalau niat bukan masjid, dia tak dikira masjid lah. Sebab tu ada bilik air bawah tanah. Sebab dia bukan masjid. Bilik air, tandas dia tak boleh masuk dalam kawasan masjid. Kalau di Syria, tandas bawah tanah. Jadi bawah tanah tu bukan masjid. Dia kaedah dia masjid ni, ke atas semua masjid. Ni masjid. Bumbung, sutuh masjid. Nanti boleh tambah lagi bangunan atas tu semua masjid. Tapi bawah boleh diniatkan bukan masjid. Kalau bawah, tingkat bawah, kubur, underground, ia bukan masjid. Buat tandas bawah, tempat parking bawah, itu bukan masjid. Tapi ruang udara ke atas itu semua masjid. Bukan makna tak boleh masuk masjid bila junub. Kita boleh naik atas bumbung masjid, tak boleh tak? Bumbung masjid tu pun masjid. Dia ke atas dia tu semua masjid. Asal satu tingkat, nanti buat tingkat kedua masjid, tingkat ketiga masjid, tingkat keempat. Ruang udara tu masjid belakang. Baik. Apabila sah solat makmum ini, maka sahlah juga solat orang yang berada di belakangnya atau yang bersambung dengannya, sekalipun mereka terkeluar dari arah pintu masjid. Mereka tak apalah, yang menjanji ada orang yang semayang menghadap ke pintu masjid yang terbuka. Tak semua menghadap ke pintu pun tak apa. Bila saf tu panjang tu, mereka tak nampak lah pintu tu. Saf tu semua sah. Dan tidak sah jika dia berpaling dari arah pintu masjid. Pintu masjid buka, tapi dia semayang ke depan daripada pintu. Dia berdiri depan daripada pintu. Dia tak nampak pintu tu. Dia kena berdiri belakang pintu tu. Ini pintu, dia kena berdiri belakang pintu. Dia buat saf di bahagian tepi masjid, dia tak nampak pun pintu tu, tak boleh. Saya beritahu, pintu kena ada di sebelah kita atau di depan kita. Dan tidak sah jika dia berpaling dari arah pintu masjid atau terhalang dengan dinding masjid atau tingkapnya atau pintunya tertutup sekalipun pintu itu tidak dikunci. Tutup tak boleh, dia kena buka. Baik. Surau makmum wanita di sebelah kiri surau. Dia yang betulnya makmum wanita di belakang makmum lelaki belakang. Tak apa. Makmum wanita di sebelah kiri surau. Jika ada pintu penyambung antara ruang solat lelaki dan perempuan, di mana perlu wanita mulakan saf. Pintu tu kena duduk di bahagian depan orang perempuan ataupun di tepi orang perempuan. Buat sah di tepi pintu tu. Kalau tepi ni makna bau. Buka pintu, kita perempuan ni berdiri di tepi pintu yang terbuka. Kalau pintu tu ada belah kiri lah. Kalau pintu tu depan, buka pintu, ni pas semayang belakang pintu. Bukan makna mereka duduk dalam bilik tu, pintu duduk belakang mereka. Mereka buat sah 2-3 sah, pintu ada belakang sekali. Tak boleh. Pintu kena ada depan muslimat atau pintu berada di tepi bau muslimat yang sah depan tu. Sah pertama tu, macam tu. Harap dapat faham tak? Kalau bangunan terpisah dengan surau, boleh dikira makmum ke? Bangunan terpisah, macam mana ni? Bangunan terpisah dengan surau.
bangunan lain. Boleh dikira makmum. Boleh kalau buka pintu. Buka pintu boleh. Kena tahu pintu tu kedudukan dia macam mana. Rumah kita depan tu ada surau, rumah kita belakang surau. Kita buka pintu rumah kita buka pintu surau, kita boleh nampak, boleh dengar pergerakan imam, kita boleh ikut. Rumah kita bukan surau. Rumah kita sebelah surau. Syarat dia buka, jangan ada tertutup, terhalang. Terhalang tak boleh. Jika masjid bersambung bumbung dengan balai lintang dan di tengah-tengah antara masjid dan balai lintang ada laluan pejalan mana? Di tengah-tengah antara masjid dan balai lintang ada laluan pejalan kaki, motor dan kawasan balai lintang itu juga wanita haid boleh duduk. Bukan masjid tu. Balai lintang tu ke masjid sebab wanita haid boleh duduk di situ. Sebab bukan dikira ruang solat. Kalau imam dan makmum solat Jumaat di dalam masjid 50 orang dan petugas untuk menjaga SOP solat di balai lintang mengikut imam, bolehkah? Boleh, memang boleh, tapi kena buka. Pintu masjid kena buka. Dan mereka solat di depan mereka ni boleh bersambung dengan pintu masjid yang terbuka dan mereka tahu pergerakan imam, boleh ikut. Kalau orang dalam masjid tutup pintu tu, tak mau bagi aircon keluar, tutup, mereka tak boleh ikut. Terhalang dengan pintu. Ini yang kita sebut imam dalam masjid, mereka di luar masjid. Elok, betul ya tu. Mereka di luar masjid. Buka pintu boleh, tak buka pintu tak boleh. Mereka duduk di luar, mereka sekadar dengar suara, sekadar nampak orang bergerak, tak boleh. Pintu masjid tu kena buka. Dan mereka di balai lintang ni juga jangan ada halangan. Kena ada laluan yang berhubung. Kalau pintu ada satu je untuk muslimat, mereka masuk ikut pintu tepi tu juga. Mereka masuk ikut pintu tepi tu juga. Kalau muslimat mula buat saf tepi tu, macam mana orang nak masuk? Jangan buat saf memanjang. Buat saf dekat pintu, tapi dah pintu ada tahun tu susah nak orang nak masuk. Jemaah muslimat nak tambah masuk, nak tambah lagi. Jangan buat panjang sangat. Dekat pintu tu kurangkan satu orang supaya orang boleh masuk. Itu atas kebijaksanaan. Yang penting saf mesti berselari dengan pintu. Saf tu satu line dengan pintu. Kalau pintu ada belah tepi, kalau pintu depan, buka depan je lah. Okay nak? Wallahu a'lam bissawab. Petang ni kita akan baca bab Al-Aidain, semayang raya Aidil Fitri dan Aidul Adha, insya-Allah. Petang ni pasal esok kita nak raya, petang ni kita akan baca muka surat 368. Babu Salatil Aidain, insya-Allah. Kita berhenti takat ni dulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati masa kita. Banyakkan berdoa hari yang penuh keberkatan ini. Banyakkan melakukan amal ibadat, kebajikan, kebaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima dan Allah lipat gandakan pahalanya buat kita semua, insya-Allah. InsyaAllah. Harap-harap semua dapat faham. Yang mana duduk dalam grup WhatsApp tadi, saya akan snap lakaran huduh-huduh saya lah tentang surau. Saf mana yang sah, saf mana yang tak sah. Boleh tengok situ. Saf yang sah, sah yang tak sah, saya akan tanda pangkah-pangkah. Sebab dia terhalang dengan dinding. Ini saya cerita tentang surau lah. Bukan masjid, surau. Kenapa ada beza? Memang ada beza. Masjid boleh i'tikaf, surau tak boleh. Masjid orang haid, orang junub tak boleh masuk. Tapi kalau surau orang uzur semua boleh masuk. Itu ada bezanya. Beza bermula daripada niat pembinaan. Kalau niat bina sebagai masjid, dia jadi masjid. Niat bina bukan untuk masjid, dia jadi tidak masjid. Tapi memang kita akui ada sebahagian ulama yang kata perbezaannya aktif dengan tak aktif. Kalau aktif solat 5 waktu, dia dipanggil masjid.
Kalau tak aktif dia panggil musalla. Tapi jumhur ulama dia bukan lihat kepada aktif atau tidak, dia lihat kepada niyatul waqif, niat pewakaf. Niat pembinaan tu untuk apa? Berbeza status, maka berbeza jugalah dia punya hukum hakam dia. Wallahu a'lam. Nanti insya-Allah pukul 5 suku kita akan sambung kuliah kita. Kita akan baca bab salatul idain dan kita akan berdoa, berzikir, bermunajat sama-sama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima kita insya-Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.